Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Hafid Dawson, dan ini Bicara Naratif 12 Julai 2022. Semalam, sahabat saya Ismail Adnan membincangkan dalam ruang yang sama tajuk berdepan dengan inflasi dan cabaran bagaimana kita bersedia sebagainya. Dan pada malam ini, untayan yang sama dalam naratif yang sama untuk kita bercakap soal berkenaan dengan jaminan security makanan Malaysia ataupun food security yang menjadi satu isu yang cukup penting yang perlu kita bahaskan, perlu kita bincangkan, perlu kita dalami supaya kita mengerti bagaimana kedudukan Malaysia untuk berdepan dengan keadaan yang sukar ataupun unprecedented yang berlaku dalam dunia ketika ini, sama ada perang, bencana alam ekstrim dan juga pelbagai faktor lain yang mungkin sebenarnya kita tidak terfikir pun, tetapi pada malam ini mungkin ada jawapan yang perlu untuk anda tahu dan juga faham supaya kita semua lebih bersedia untuk berdepan kepada keadaan-keadaan yang tidak menentu buat masa kini. Dan seperti kita tahu, ini apa yang saya petik daripada laman web MAFI sendiri berkenaan dengan Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan 2001 hingga 2025. Kalau kita lihat tahun ini 2022, berbaki beberapa bulan sahaja lagi sebelum menuju ke tahun berikutnya. Ini bermakna kita ada kurang lebih 3 tahun sahaja lagi untuk kita berpandukan kepada blueprint ini ataupun pelan tindakan ini untuk kita berdepan dengan keadaan ataupun security makanan ini adakah mencukupi ataupun bagaimana sebenarnya ia mampu menampung perjumlahan ataupun pertambahan rakyat Malaysia yang semakin bertambah. Dan dilaporkan menjelang bulan depan rakyat di dunia ini sudah pun hampir kepada angka 8 bilion manusia yang ada di muka bumi yang perlu kepada makanan, minuman dan sebagainya. Dan pada malam ini saya cukup berbesar hati untuk perkenalkan kepada anda Profesor Dr. Muhammad Rafi Yusof, Pengarah Institut Pertanian Tropika dan Security Makanan ITAFOS, Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Selamat Hari Raya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Hafiz, selamat Hari Raya. Ya, masih tak terlambat untuk saya ucapkan selamat Hari Raya kepada Prof dan juga kepada semua yang menonton pada malam ini. Seperti saya maklumkan awal tadi Prof, Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan 2001-2025 menetapkan 5 trust, 15 strategi, 96 inisiatif. Ini mempunyai satu maklumat yang penting untuk kita lihat bagaimana kerajaan hari ini menetapkan satu pelan tindakan yang khusus untuk berkenaan dengan dasar sekuriti makanan negara. Untuk awal ini Prof, skala 1 hingga 10 kalau boleh saya mulakan daripada 1 hingga 10, 10 paling teruk kedudukan Malaysia untuk sekuriti makanan ketika ini. Bagaimana Prof? Ya, sebelum saya menjawab dari segi tahap sekuriti makanan negara yang Cik Hafiz bagi skala 1 hingga 10, iaitu 10 yang paling teruk dan 1 yang paling cemerlang, yang paling bagus. Tapi sebelum saya menjawab untuk memberi pada skala itu, saya ingin menerangkan sikit, menjelaskan tentang bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi sekuriti makanan sesebuah negara. Okey. Yang pertamanya ialah dari segi ketersediaan bekalan makanan, iaitu bagaimana sesebuah negara dapat membekalkan bahan makanan dengan pengeluaran tempatan sendiri serta untuk mengimport makanan daripada negara luar dan juga stok penimbal. Faktor yang kedua tentang sekuriti makanan sesebuah negara, maknanya sama ada dia bagus ataupun tidak baik, ialah dari segi kebolehcapaian bahan makanan. Maknanya bahan makanan yang dibekalkan perlulah mudah didapati oleh rakyat dengan kos ataupun harga yang berpatutan untuk dinikmati oleh seluruh penduduk sesebuah negara. Ketiganya ialah makanan yang dihasilkan mestilah selamat dan juga berkhasiat. Kalau makanan tadi mungkin dikontaminasi dengan racun dan sebagainya, ini tak selamat. Dan kalau dia tidak berkhasiat, maka ia juga akan tidak memberikan jaminan sekuriti makanan pada penduduk negara tersebut. Dan seterusnya faktor yang keempat ialah dari segi kedapatan sumber asli dan juga bagaimana sesebuah negara tadi dapat menangani
masalah jaminan makanan sekiranya berlaku malapetaka seperti banjir, kemarau dan juga seperti mana yang ada sekarang lah. Jadi inilah faktor-faktor yang empat faktor yang mempengaruhi sekuriti makanan sesebuah negara. Dan seperti yang kita sedia maklum bahawa pada masa sekarang berlakunya krisis makanan. Bukan sahaja di Malaysia, bahkan krisis makanan ini berlaku di seluruh dunia. Ya. Seluruh dunia, dan ini disebabkan oleh pertamanya ialah pandemik COVID-19 yang berlaku pada 2 tahun yang lepas di seluruh dunia, dan seterusnya ialah perubahan alam sekitar, climate change, dan juga berlakunya inflasi. Inflasi seperti mana yang Encik Hafiz bagi tahu semalam, bicara naratif fokus kepada inflasi, iaitu peningkatan harga yang peningkatan harga bahan makanan, iaitu maknanya kuasa beli rakyat makin berkurangan. Contohnya, kalau mungkin setahun yang lepas, kalau 2 kilo, satu ekor ayam beratnya 2 kilo RM15, tetapi sekarang kalau 2 kilo hampir RM20. Maknanya kuasa membeli berkurangan. Ini inflasi. Dan secara amnya lah, untuk kita faham. Dan seterusnya ialah krisis peperangan antara Rusia dan Ukraine yang bermula pada Februari tahun ini, dan ini juga memberi kesan kepada krisis makanan dunia. Menjawab tentang soalan Encik Hafiz, iaitu bagaimana tahap sekuriti makanan negara kita, daripada indeks sekuriti makanan global, yang mana Malaysia pada kedudukan 39 dunia, di peringkat dunia, yang mana kalau dibandingkan dengan negara-negara rantau ASEAN, kita dapati kita sebenarnya di kedudukan yang kedua selepas Singapura. Singapura dia kedudukan di dunia ialah kedudukan yang ke-15. Kita adalah yang ke-39, dan kita selepas kita ialah Thailand. Thailand pada kedudukan 51 dunia. Kemudian diikuti oleh Vietnam, kedudukan 61, Filipina kedudukan 64, dan Indonesia 69. Ini adalah indeks sekuriti makanan global pada tahun 2021 yang menunjukkan bahawa negara kita sebenarnya mempunyai kedudukan yang agak baik dengan markah 70%. 70%. Jadi boleh saya katakan bahawa kedudukan tahap sekuriti makanan negara adalah pada peringkat baik. Ini adalah kerana langkah-langkah kerajaan yang untuk membendung masalah krisis makanan negara kita. Walau bagaimanapun, kita tidak sepenuhnya menghasilkan makanan secara lokal, secara tempatan. Sebenarnya banyak bahan makanan yang kita import daripada luar negara, yang mana tahap sara diri kita seperti beras. Beras tahap sara diri kita pada tahun 2020 adalah hanya 63%. Maknanya 37% kita import. Sayur-sayuran tahap sara diri yang dikeluarkan oleh dalam negara ialah hanya 45%. 55% adalah diimport. Daging lembu hanya 22%. Hampir 80% kita import daripada negara luar. Daging kambing hanya 10%. Selebihnya kita import. Kelapa pun hanya 66% saja. Selebihnya kita import. Dan begitulah juga dengan
ikan laut. Kita hanya lebih kurang 88% walaupun negara kita dikelilingi oleh laut, tapi kita masih lagi mengimport ikan. Jadi kalau bandingkan ini, maknanya dari segi keselamatan, dari tahap security, pengeluaran makanan tempatan, maknanya banyak lagi bahan makanan kita yang masih diimport. Jadi kalau ikut skala yang diberikan oleh Encik Hafiz, kalau 10 yang paling teruk, tetapi pada pandangan saya, tahap ialah di antara 3 ataupun 4 lah. 3 atau 4. 3 atau 4. Maknanya kita masih lagi pada tahap yang baik lah. Dan Prof memberi kita 3 ataupun 4 daripada 10 skala yang saya berikan. Namun sebelum itu, walaupun Prof memberikan satu skala yang cukup berangsangkan, wujud persoalan bila Prof meletakkan indeks sekuriti makanan negara. Kalau kita lihat Malaysia di tangga 39, persoalannya Singapura di tangga ke-15. Apa yang menjadikan Singapura lebih baik daripada kita? Adakah sebab penduduknya lebih kecil berbanding kita yang kita lihat penduduk besar tapi sumber yang lebih banyak daripada Singapura itu sendiri, Prof? Mengapa Singapura kedudukannya lebih baik daripada kita? Kerana daripada 4 indikator ataupun 4 faktor yang menentukan tahap sekuriti makanan mereka, kita dapati bahawa Singapura dari segi ketersediaan bahan makanan adalah yang pertama di dunia. Cemerlang. Yang ranking kedudukan nombor 1. Maknanya kebolehan bekalan makanan adalah mudah didapati berbanding dengan seluruh negara di dunia. Kenapa mereka mempunyai ketersediaan? Kerana ini mungkin saya akan ceritakan lebih panjang lagi mengapa Singapura mempunyai kedudukan yang baik dari segi ketersediaan makanan. Kerana apa? Kerana syarikat-syarikat swasta dan juga syarikat berkaitan kerajaan mereka, berkaitan seperti syarikat Wilmar, syarikat swasta dan juga syarikat berkaitan kerajaan seperti Olam, Agri. Mereka ini banyak membuat pelaburan di seluruh dunia. Pelaburan seluruh dunia yang mana mereka ini melibatkan seperti Olam Agri, syarikat pertanian yang buat pelaburan di seluruh dunia, maknanya lebih daripada 30 buah negara membuat pelaburan untuk makanan, dan ini menjamin bekalan makanan untuk negara mereka. Tapi ialah maknanya dari segi penduduk mereka hanya lebih kurang 5 juta saja. Tapi dari segi maknanya keselamatan makanan, kita dapati bahawa Singapura adalah lebih baik daripada negara kita. Itu sesuatu yang kita boleh belajar negara kita untuk melihat ketersediaan untuk menyediakan makanan dalam tempoh yang lama, tidak kira apa keadaan berlaku sekalipun. Banyak jawapan balas daripada Prof dan juga daripada jawapan itu wujud pelbagai persoalan yang saya ingin tanyakan selepas ini. Namun kita berehat dulu seketika, kembali selepas ini dalam Bicara Naratif. Dengan pelancaran logo dan tema, minda, fokus dan tumpuan rakyat keseluruhannya akan sama-sama memberikan perhatian, komitmen dan penyertaan untuk kita menyambut hari yang bersejarah ini sebagai satu keluarga besar Malaysia, keluarga Malaysia yang benar-benar teguh bersama. Wajah baharu. Pengisian terkini. Informatif dan interaktif. Inspirasi keluarga Malaysia bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia.
saya Ati Azman. Dan saya Azhar Rani. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil-Adha buat seluruh muslimin dan muslimat yang akan menyambutnya dan yang akan memandu pulang ke kampung. Hati-hati dan raya, bawa motor yang laju, jangan sampai accident macam kita. Macam kita dulu. Dan yang paling penting, harga tertib pengorbanan. Kerajaan telah mengambil satu keputusan yang berat di mana jumlah subsidi yang sudah pun melebihi 70 bilion dikekalkan demi memastikan keluarga Malaysia, terutamanya golongan berpendapatan rendah, tidak terlalu terkesan dengan impak kenaikan harga barangan. Amalan menderma darah mampu memupuk nilai murni dan tanggungjawab dalam diri sendiri serta masyarakat. Dengan menderma darah, ia memberikan sinar kepada mereka yang memerlukan. Berikan sokongan anda. Jadilah penderma darah. Baik, bertemu kembali dalam Bicara Naratif bercakap berkenaan dengan jaminan sekuriti makanan di Malaysia. Tadi Prof sudah pun berkongsi kepada kita kedudukan indeks sekuriti makanan Malaysia berada di tangga 39 dalam dunia, yang mencetuskan pelbagai persoalan dari meja saya kepada Prof pada malam ini. Tapi tadi kita banyak bercakap tentang import, ekspor dan sebagainya. Dalam kekalutan kita bercakap tentang peningkatan harga barang, sekuriti makanan dan sebagainya. Kabinet telah memutuskan baru-baru ini untuk memasukkan approved permit ataupun AP. Perbualan ini ataupun perbahasan ini telah pun menyebabkan ramai rakyat agak keliru apakah AP yang dimaksudkan dan bagaimanakah AP yang dimansuhkan ini. Kita lihat tiada jadual waktu tertentu bilakah ia akan dikuatkuasakan balik. Sementara ini AP masih lagi disekat buat sementara waktu. Dan pastinya bagaimana kita ingin melihat AP ini memberi kesan kepada sekuriti makanan negara. Adakah ia mempunyai satu kaitan langsung yang menyebabkan rantaian makanan akan terganggu atau sebaliknya jawapannya, Prof? Okey, ya seperti mana yang diputuskan oleh kerajaan Malaysia bahawa pemansuhan AP ataupun permit kelulusan untuk mengimport bahan-bahan makanan kecuali beras lah. Beras masih lagi perlukan AP, tetapi bahan makanan yang lain, syarikat-syarikat boleh mengimport makanan tanpa memerlukan AP, approved permit. Tetapi walaupun import permit, IP masih diperlukan kerana untuk menjaga dari segi biosecurity, untuk menjaga keselamatan dari segi sebaran penyakit dan sebagainya, dari segi status halal. Contohnya kalau pembelian importan daging ataupun ayam perlu semakan ataupun daripada markis untuk menentukan ianya adalah halal ataupun tidak. Okey.
Tapi dari segi impak, pemansuhan AP ini dalam jangka pendek adalah sangat baik. Kerana pertamanya ialah untuk meningkatkan penawaran bekalan makanan negara. Maknanya sebelumnya kita perlukan AP, mungkin ada syarikat-syarikat yang diberi peruntukan untuk AP untuk pengimportan daging, kobe, sayuran dan sebagainya, gandum. Tapi bila AP ini dihapuskan, maka syarikat-syarikat boleh mengimport makanan tanpa memerlukan AP. Jadi ini boleh meningkatkan penawaran kerana pelibatan banyak syarikat untuk mengimport makanan ke negara kita. Dan apabila bekalan makanan meningkat, maka harga akan stabil. Mana untuk menstabilkan harga. Dan walaupun kita tak boleh elak harga peningkatan harga bahan makanan di dunia adalah maknanya trend peningkatan harga makanan memang meningkat sebab ini adalah bukan berlaku saja di negara kita tetapi berlaku di seluruh dunia. Yang mana inflasi yang berlaku ialah inflasi kita import. Maknanya harga makanan dunia bertambah dan sebagainya, meningkat disebabkan oleh beberapa faktor tadilah, iaitu kenaikan harga minyak, pengurangan penawaran, berlakunya peperangan antara Ukraine dan Rusia, yang mana kita tahu bahawa Rusia dan Ukraine adalah pengeksport utama seperti gandum, jagung dan juga minyak sunflower, minyak bunga matahari. Dan dari segi input pula seperti baja, Rusia dan sekutunya Belarus merupakan lebih daripada 30%, termasuk Ukraine. Mereka ni lebih 30% pengeluar baja adalah daripada 3 negara ini. Jadi apabila kos pengeluaran meningkat dan sebagainya menyebabkan harga bahan makanan dunia meningkat. Oleh kerana kita mengimport sebahagian daripada keperluan bahan makanan kita import, jadi harga meningkat. Tapi kebaikan yang pemansuhan AP ini ialah maknanya bila syarikat banyak terlibat dalam pengimportan bahan makanan, maka penawaran bahan makanan ini akan meningkat dan pada masa yang sama harga boleh distabilkan. Walaupun pada hakikatnya dia akan naik tetapi boleh distabilkan sebab banyak penawaran. Jadi di samping itu juga AP ini secara langsungnya dapat mengurangkan sedikit hargalah. Kerana biasanya kalau pengimport nak beli, contohnya nak mengimport kobis, dia perlukan AP. Mungkin ada satu syarikat yang diperuntukkan untuk AP ini, maka dengan adanya pemansuhan AP ini, maka harga dapat dikurangkan. Contohnya mungkin 20 sen 1 kilo, 30 sen 1 kilo dapat dikurangkan. Tetapi untuk jangka panjang, pemansuhan AP ini perlulah bersasar. Bersasar untuk apa? Untuk kemajuan pertanian di negara kita dan juga industri makanan negara. Untuk bahan makanan ataupun bahan makanan yang boleh dikeluarkan di negara kita seperti cili dan bahan-bahan seperti kobis, halia contohnya dan juga kelapa, maka pemberian pemansuhan AP ini perlulah bersasar. Maksudnya kita perlu ada perancangan jangka panjang bagaimana untuk memajukan pertanian di negara kita. Contohnya kalaulah kelapa kita punya keupayaan untuk pengeluaran tempatan hanya 66%, maka kota untuk mengimport
hanya kita berikan dalam lebih kurang 30%, 35% saja. Kita tak boleh terbuka tanpa kita meletakkan kuota. Kenapa kita perlulah memikirkan perkembangan dan kemajuan industri pertanian negara untuk jangka masa panjang, bukan saja untuk menyelesaikan masalah untuk generasi sekarang, tapi kita perlu ada perancangan yang untuk jangka panjang, bagaimana kita dapat memberi jaminan makanan untuk generasi yang akan datang. Ya, sustainability itu ada. Ya, dari segi kestabilan, kelestarian, dari segi mampan industri makanan negara. Tetapi sekiranya tanaman yang memang kita tak boleh keluarkan negara kita, mungkin berdasarkan tanaman tersebut tak sesuai ditanam kerana cuaca, seperti buah anggur, buah apple, contohnya lagi ialah katakan gandum yang kita tak boleh tanam di negara kita, gandum yang kita 100% import, maka mungkin AP ni boleh diteruskan berpanjangan supaya apa? Supaya syarikat-syarikat tadi yang banyak boleh mengimport dan harganya boleh stabil. Dan bila dunia kembali pulih, mungkin harganya akan berkurangan. Dan negara kita mungkin tak perlu memberikan subsidi kepada bahan-bahan makanan tersebut. Jadi inilah sangat penting. Maknanya AP ni ada jangka pendek, adalah sangat penting untuk menstabilkan harga dan juga untuk meningkatkan penawaran bahan makanan, tetapi jangka masa panjang kita perlu teliti dan perhalusi supaya industri pertanian dan industri makanan di negara kita akan terus berkembang bagi menjamin sekuriti makanan untuk masa jangka kepanjang, masa akan datang. Dalam jawapan balas Prof itu sudah tentu AP itu perlu dikemaskini ataupun perlu dikaji semula bagaimana ianya perlu dilakukan secara bersasar dan sebagainya. Dan Prof menyebut tentang kadar inflasi. Sedikit fakta yang saya boleh kongsikan kepada anda, sekiranya kerajaan tidak memberi subsidi kepada kita semua, bahawa kadar inflasi adalah sekitar 11%, namun setelah diberikan subsidi kepada setengah makanan, maka kadar inflasi dalam negara hanyalah sekitar 28%. Baik Prof, tadi kita bercakap tentang kedudukan Singapura, maka wujud persoalan bagaimana Singapura boleh berada di atas sedikit daripada kita. Kerana kita lihat di sini 5 langkah untuk pastikan ekosistem sekuriti makanan lebih inklusif. Ini yang dicadangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bahawa 5 langkah yang diambil ini antaranya adalah kerjasama awam swasta, kerjasama kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Ini juga ada disebut dalam apa yang dilakukan oleh Singapura. Adakah 5 langkah yang baru diperkenalkan ini memberi satu suntikan baru untuk memastikan bahawa sekuriti makanan berada dalam keadaan yang cukup stabil untuk dalam tempoh yang lebih lama, mungkin 5 atau 10 tahun akan datang? Ya, pada pandangan saya, Encik Hafiz, pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita untuk mengambil 5 langkah untuk memastikan ekosistem sekuriti makanan negara kita adalah baik. Ini pada pandangan saya adalah satu langkah yang sangat baik, sangat tepat. Untuk bukan sahaja jangka pendek dan lebih-lebih lagi untuk jangka panjang. Salah satunya ialah seperti JLC ataupun syarikat berkaitan kerajaan untuk menerajui industri makanan dan juga pengeluaran makanan negara. Ini yang Encik Hafiz bagi tahu tadi, bagaimana Singapura dari segi ketersediaan makanan berada pada kedudukan pertama. Mereka sebagai contoh ialah syarikat yang saya maklumkan tadi, Olam. Syarikat Olam ini ialah syarikat JLC ataupun syarikat berkaitan kerajaan, yang mana syarikat ini beroperasi lebih daripada 30 buah negara. Mereka ada 2.3 juta petani di negara-negara tersebut, di Asia dan juga di Afrika, di Amerika dan sebagainya. Dan syarikat Olam ini
pelabur adalah di bawah apa? Di bawah pemegang saham yang besar ialah Temasek Holding, iaitu syarikat pelabur berkaitan kerajaan, yang berkait dengan kerajaan. Yang mana syarikat ini mereka mengeluarkan makanan di negara-negara lain, membuat pelaburan dan sebagainya. Dan mereka memastikan bahawa bekalan makanan ke Singapura ini akan terjamin. Seperti mana contohnya di Vietnam, mereka diberi lesen untuk pengeksportan. Mereka yang mengawal atau diberi pelesenan pengeksportan pengeksportan beras. Dan mereka ada jenama sendiri. Beras Vietnam dan sebagainya, macam-macam jenama yang dibawa Olam. Prof, kita kena letak dulu gear perbincangan kita dekat kita dulu sebab kita nak beri laluan seketika, sebab saya pasti jawapan itu begitu panjang untuk kita jelaskan supaya semua yang menonton hari ini faham dan juga jelas kenapa perlunya pelaburan strategik. Itu akan disambung selepas ini oleh Prof. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Kita juga akan mula memberikan perhatian kepada semua barangan dan perkhidmatan lain yang boleh menyumbang ke arah peningkatan inflasi, dan kita memberi jaminan kita akan terus melaksanakan pendekatan secara proaktif mengawal dan mengekalkan negara berada pada kadar inflasi yang boleh diurus dan tidak mengalami inflasi yang tinggi. Perkembangan semasa di segenap pelosok negara, liputan menyeluruh dari barat, utara, timur dan selatan. Juga paparan dari Sarawak dan Sabah. Berita wilayah setiap hari 5 petang, peka dan berwibawa. Daripada kanak-kanak berinteraksi melalui media sosial tanpa pemantauan ibu bapa, manakala 60% kes serangan seksual melibatkan kanak-kanak. Alam cyber telah menjadi sebahagian daripada kehidupan dan penyumbang ke arah kemahiran intelektual. Dengan teknologi yang sentiasa berevolusi, dunia dalam talian kini boleh diakses pada bila-bila masa melalui peranti elektronik. Sebagai ibu bapa, anda perlu sedar bahawa anak anda boleh terdedah dengan ancaman seperti buli cyber, seksual, menjadi ketagihan internet, terlibat dengan permainan dalam talian yang melampau serta ke arah penipuan dalam talian atau scam. Jadilah ibu bapa yang hebat di alam cyber, proaktif, mendidik, bersahabat, mengawal selia dan memimpin mereka. Sentiasa bijak, sentiasa selamat bersama ke arah kesejahteraan cyber. Berhubung dengan 5G. DNB akan diletakkan di bawah kawal selia Kementerian Komunikasi dan Multimedia, dan DNB juga disyaratkan supaya kos borong hendaklah lebih murah daripada kos 4G. Pelaksanaan kontrak tidak kurang daripada 61% daripada kerja-kerja pembinaan infrastruktur hendaklah diuntukkan kepada syarikat-syarikat Bumiputera yang mencukupi syarat dan mempunyai lesen-lesen yang diperlukan.
Kerajaan telah mengambil satu keputusan yang berat di mana jumlah subsidi yang sudah pun melebihi 70 bilion dikekalkan demi memastikan keluarga Malaysia, terutamanya golongan berpendapatan rendah, tidak terlalu terkesan dengan impak kenaikan harga barangan. Bertemu kembali dalam Bicara Naratif. Tadi kita sedap berbincang berkenaan dengan sekuriti makanan negara. Prof juga bercakap berkenaan dengan pelaburan strategik dan memberi contoh bagaimana Singapura melakukan pelbagai pelan tindakan yang pada saya cukup cemerlang yang perlu kita ambil inisiatif itu supaya kita dapat aplikasikan dalam negara. Dan saya pasti pelaburan strategik juga sedang dilakukan oleh kerajaan kita. Misalnya Perdana Menteri ke Turki melihat kepada peluang ekonomi dari segi makanan dan sebagainya. Prof, menyambung semula berkenaan dengan Olam dan juga Temasek Holding dan sebagainya yang memastikan bahawa Singapura berada di kedudukan ke-16. Bagaimana kita ingin melihat peluang ini dan juga cara yang dilakukan oleh Singapura boleh kita implementkan dalam negara kita Malaysia soal pelaburan strategik dalam sekuriti makanan, Prof? Ya, seperti mana yang Encik Hafiz bagi tahu bahawa Perdana Menteri kita yang amat berhormat Yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri telah pun buat lawatan ke Turki. Dan kita dapati bahawa Yang amat berhormat Perdana Menteri telah melaporkan bahawa sebuah syarikat JLC iaitu Bosted Holding Berhad telah memeterai perjanjian dengan syarikat di Turki untuk mengeluarkan bahan makanan ataupun hasil pertanian di negara tersebut. Jadi inilah seperti mana Olam yang saya ceritakan tadi bahawa Olam ini melabur di lebih 30 negara dan mereka memastikan mereka ada syarikat swasta juga, Wilmar dan sebagainya. Ini syarikat-syarikat ini memastikan bahawa bekalan makanan untuk Singapura terjamin sebab pemegang sahamnya ialah Temasek Holding. Temasek Holding. Jadi ini adalah satu langkah yang sangat baik, sangat tepat yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk bagaimana syarikat JLC ini menerajui pengeluaran makanan negara dan juga untuk memastikan bekalan makanan negara terjamin. Maksudnya sekuriti makanan negara terjamin. Kerana kita tahu seperti mana syarikat JLC ini yang sebenarnya dimiliki oleh syarikat pelaburan berkaitan kerajaan seperti Pemodalan Nasional Berhad, Menteri Kewangan diperbadankan dan juga Khazanah Nasional Berhad. Ini adalah badan ataupun agensi syarikat pelaburan berkaitan kerajaan yang mempunyai pelaburan yang besar seperti Sam Dhabi yang lebih 50% dipegang oleh PNB, Pemodalan Nasional Berhad. Begitu juga Bosted Holding Berhad. Jadi syarikat-syarikat JLC ini mempunyai kewangan yang kukuh. Mereka mempunyai pengurusan yang bagus. Seperti mana Sam Dhabi, mereka mempunyai keluasan ladang sawit yang terbesar di negara kita. Dan mereka mempunyai modal insan yang mana dari segi pengurusan peladangan, dan ini kemahiran ini, kepakaran mereka untuk menguruskan bagi mengeluarkan kita tahu bahawa prestasi Sam Dhabi, plantation dan sebagainya sangat baik. Dan ini
modal insan ini atau kepakaran ini boleh disalurkan untuk pengeluaran bahan makanan bukan saja di negara kita, tetapi syarikat-syarikat ini perlulah berpandangan jauh untuk mengikuti contoh di Singapura. Syarikat Olam yang mana mereka boleh melabur di negara-negara yang mungkin kos pengeluaran yang rendah untuk pengeluaran jagung, untuk makanan ternakan, untuk padi di Laos, di Vietnam dan sebagainya, yang mana kos buruhnya rendah. Mereka boleh melabur di luar negara dan boleh memastikan bahawa bekalan bahan makanan ke negara kita adalah baik. Samping itu, apabila syarikat-syarikat JLC yang punya kewangan yang kukuh dari segi kepakaran yang baik dalam pentadbiran, pengurusan ladang dan sebagainya ini terlibat dalam pengeluaran bahan makanan, mereka boleh mengaplikasikan pertanian moden. Maknanya kita boleh modernisasikan pertanian kita dengan penggunaan jentera-jentera moden, pertanian pintar dan sebagainya. Dan ini akan meningkatkan produktiviti. Hasil akan meningkat bila dikeluarkan secara berskala besar. Syarikat ini pun perlulah, maknanya keluasan dipanggil industrial scale. Keluasan yang mana boleh mereka tahap keuntungan lah. Kalau katakan berapa ribu ekar ataupun hektar yang perlu untuk kita peruntukan untuk satu agensi bagi satu negeri contohnya kan. Jadi ini seperti mana model ataupun industri kelapa sawit kita perlu ikuti, sebab industri kelapa sawit maknanya satu pakej yang sempurna yang daripada pengeluaran, pemasaran, pemprosesan, pemasaran, satu sistem pengeluaran yang komplit, yang komprehensif. Jadi ini pun maknanya model macam mana kelapa sawit, industri kelapa sawit ini boleh diikuti untuk untuk syarikat JLC yang melabur dalam pertanian dan pengeluaran makanan. Kita mahu ni sebab apa? Apabila syarikat JLC ni contohnya di satu daerah atau negeri dia ada melabur mungkin 1,000 ekar ataupun 1,000 hektar, maka dengan penghilangan, pengetinan, pemprosesan dan sebagainya yang lengkap, ini akan membantu ataupun akan memberi galakan kepada petani-petani yang berskala kecil, pekebun-pekebun kecil. Ini yang berlaku dalam kelapa sawit. Apabila satu syarikat ada ladang, contohnya 1,000 hektar, maka adanya kilang sawit maknanya akan tumbuh pekebun-pekebun kecil di sekitar ladang JLC tadi, seperti Sam Dabi contohnya kan, seperti Sam Dabi. So apa yang berlaku ialah akan menggalakkan petani-petani tadi untuk untuk menceburkan diri dalam industri perkebunan sawit. Sebab ada maknanya penjualan buah terjamin, harga terjamin dan sebagainya. Begitu juga dengan pertanian, bahan makanan, sayur-sayuran ataupun ternakan dan sebagainya. Sekiranya ada syarikat JLC yang kukuh menjalankan operasi dengan sistem yang lengkap dari segi pengeluaran, pemprosesan, pemasaran dan sebagainya, maka akan menggalakkan petani-petani kecil yang berskala kecil untuk memajukan tanah mereka, dan ini menjamin apabila hasil
dituai akan dijual kepada syarikat tadi. Ya, kita nampak itu satu acuan yang jelas. Adakah Prof bersetuju kalau saya katakan bahawa apa yang dikatakan sebagai pelaburan strategik itu salah satu dengan izin satu immediate action yang perlu diambil untuk masa ini, Prof? Ya, seperti mana yang salah satu langkah yang diberikan oleh ataupun yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hasil daripada mesyuarat tindakan ekonomi negara, Majlis Tindakan Ekonomi Negara. So ini sebenarnya sangat baik untuk supaya syarikat JLS ini berkecimpung dengan aktif dalam pengeluaran hasil pertanian dan juga industri makanan. Jadi ini adalah sangat baik. Seperti mana apa yang dilakukan oleh kerajaan Singapura. Ya. Okey, itu satu gambaran dan juga satu panduan yang jelas untuk kita pastikan bahawa negara kita lebih bersedia dan juga memahami bagaimana jaminan security makanan ini untuk berada dalam keadaan ataupun landasan yang cukup cemerlang untuk menjamin makanan dalam tempoh yang lebih panjang. Baik, kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini untuk kita membawa kepada rumusan perbincangan kita pada malam ini. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Alif, apa kata tahun ni kita tukar menu. Lontong masak lodeh. Okey tak? Alah. Ibu ayah dia dah seorang je. Takkan tak ikut apa kau nak? Aku mesti cari barang-barang ni sampai dapat. Serai, santan, kerisik. Ni dua barang ni tak ada lah, Dik. Santan dan kerisik ni. Minta maaf lah, Dik. Kono kau jang. Maaf nenek. Elok-elok bawa basikal tu. Jatuh bangunlah sendiri ya. Okey nenek. Jangan maju. Kalau Alif nak juga ibu masak rendang tu, Alif kena beli barang-barang ni. Waalaikumsalam. Hai, pagi-pagi dah datang Okey, makan apa yang ada? Makan. Rasa rendang tu. Kenapa rasa dia kurang dari biasa? Iyalah. Sebab Alif kan beli barang tak cukup untuk ibu masak tadi. Macam itulah rasanya. Tapi tak apa, makan je. Cepat makan. Kita nak pergi masjid ni. Lepas tu kita nak melapah lembu. Why do we tell you stories? Relevant. New. Efficient. Accurate. Reliable. We bring you extraordinary stories from around the world, from politicians, bankers, and even your favorite celebrities. This and many more on RTM's English News. kepada semua barangan dan perkhidmatan lain yang boleh menyumbang ke arah peningkatan inflasi, dan kita memberi jaminan kita akan terus melaksanakan pendekatan secara proaktif mengawal dan mengekalkan negara berada pada kadar inflasi yang boleh diurus dan tidak mengalami inflasi yang tinggi.
Baik, masuki ruang terakhir untuk kita merumuskan perbincangan berkenaan dengan Jaminan Sekuriti Makanan Malaysia bersama Profesor Dr. Muhammad Rafi. Sekali lagi, Prof, kalau kita lihat kepada rumusan dan juga perbincangan kita pada malam ini, ada juga dakwaan mengatakan bahawa akan berlaku krisis makanan global yang menyebabkan netizen ataupun warga maya kita semua dalam ketakutan melihat bahawa benarkah krisis makanan global ini akan benar-benar berlaku. Dan saya pasti Prof di Itafos juga mempunyai pandangan yang lebih terkhusus dan juga terarah soal sekuriti makanan negara. Bagaimana Prof perlu meyakinkan kepada kita semua bahawa krisis makanan global ini tidak mungkin akan terjadi dalam masa terdekat, atau bagaimana perlu kita beri jaminan kepada semua tentang soal ini, Prof? Ya, dari krisis makanan global ini memang perkara ini sedang berlaku lah. Maknanya bukan saja di negara kita, tetapi krisis ini berlaku di seluruh dunia, terutama di negara-negara miskin seperti Afrika, apa yang kita lihat di Sri Lanka dan sebagainya. Dan walaupun di negara maju juga berlaku, di Amerika, di negara-negara Eropah berlaku. Kita dapati banyak demonstrasi pekerja-pekerja airport dan sebagainya, lapangan terbang semuanya, kerana peningkatan harga bahan makanan. Ini memang di negara maju pun berlaku peningkatan harga makanan. Makanan sebab krisis yang seperti mana yang kita sudah maklum, lanjutan daripada pandemik 19 dan juga peperangan antara Rusia dan Ukraine. Tapi di negara kita, kita mempunyai kerajaan yang proaktif untuk menangani masalah inflasi dan juga masalah kenaikan harga makanan. Kita sedia maklum bahawa kerajaan telah pun membelanjakan pada tahun ini saja sebanyak 77.7 bilion ringgit untuk bagaimana untuk mengurangkan kesan inflasi dan juga mengurangkan kesan kenaikan harga dengan bantuan bantuan keluarga Malaysia dan sebagainya yang diberikan supaya rakyat, terutama golongan B40 ini, tidak akan terasa akan kenaikan harga ini. Kita lihat berapa bilion telah dibelanjakan untuk subsidi bahan api, petrol dan sebagainya. Dan ini kita tak rasai. Ada negara-negara lain bila harga petrol diapungkan, maka akan secara langsungnya akan meningkatkan harga makanan. Tapi macam negara kita, harga RON 95 dan harga diesel ditetapkan RM2 5 sen untuk RON 95 dan juga untuk diesel RM2 15 sen 1 liter. Dan ini dapat sebenarnya, walaupun harga barang naik, tetapi kalaulah sekiranya harga minyak ini diapungkan mengikut harga pasaran dunia sekarang, kalau 1 tong crude minyak mentah sekarang ni hampir 100, lebih daripada $100 per tong, 1 tong. Jadi ini maknanya langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan adalah sangat baik untuk memastikan bahawa rakyat negara kita berada dalam keadaan yang selamat. Tapi memang sebenarnya pun kerajaan kita dengan langkah-langkah yang diambil untuk jangka panjang seperti mana diumumkan oleh kerajaan, oleh Kementerian Pertanian dan Industri Pertanian, juga yang amat berhormat Perdana Menteri. Ini semua adalah untuk memastikan bahawa krisis makanan ini tidak sangat dirasai oleh penduduk negara kita. Walaupun rakyat kena sedia maklum bahawa krisis ini bukan di negara kita saja, tetapi sebenarnya di seluruh dunia. Jadi janganlah terlampau risau sangat. Kita dengar bahawa
Yang Amat Berhormat Perdana Menteri beritahu untuk golongan B40, B40 ini, bantuan keluarga Malaysia akan ditingkatkan untuk pembayaran fasa ketiga dan fasa keempat akan ditingkatkan. Dan diteruskan terus kepada golongan B40. Dan mana golongan B40. Betul. Jadi atas perkara inilah maknanya kerajaan kita mempunyai langkah-langkah yang baik untuk memastikan kebajikan rakyat kita dan seterusnya untuk menjamin kemajuan industri pertanian dan bahan makanan negara kita akan terus terjamin. Baik Prof, itu satu jawapan yang cukup mantap, cukup penting untuk kita fahami dan pastinya jangan risau, jangan khawatir kerana kita berada dalam barisan yang tepat. Sekiranya 77.7 bilion ini tidak diperuntukkan untuk subsidi, maka negara kita berada di kadar 11% inflasi dan sekarang kadar inflasi negara 2.8% dan ia memberi impak langsung kepada sekuriti makanan negara termasuk dengan pelbagai pelaburan strategi dengan pemasukan AP dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Rafi Yusof, Pengarah Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan ITAFOS Universiti Putra Malaysia UPM atas perkongsian dan juga jawapan balas serta jaminan yang diberikan kepada kita bagaimana kita perlu yakin dan juga sedar akan kedudukan kita dan pastinya kita perlu bersedia juga dengan keadaan-keadaan yang akan mendatang suatu hari nanti. Baik, sekali lagi kepada anda terima kasih kerana menonton dan juga kita jumpa lagi kepada episod-episod akan datang untuk kita bercakap tentang isu-isu penting dalam negara. Saya Hafidh Hasan, Assalamualaikum dan jumpa lagi.